Didik TV KPM. Jadi tadi kita dah belajar tentang tenaga nuklear. Sekarang daripada tenaga nuklear kita nak hasilkan tenaga elektrik. Jadi sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu apa standard pembelajaran yang harus Hanif dan murid-murid di luar sana capai untuk segmen yang ini. Okey, di mana di akhir segmen nanti murid-murid seharusnya boleh menerangkan tentang penjenaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan satu gambar yang menunjukkan kawasan reaktor nuklear lah. Ya, cikgu. Jadi sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, cikgu nak minta Hanif buat sedikit pemerhatian apa yang Hanif nampak pada gambar ini. Cikgu, yang menarik, tentu menarik perhatian saya ialah 3 corong yang tinggi dan besar itu. Tetapi saya lebih tertanya, kenapa seperti ada saliran air di situ? Adakah itu sungai ke, cikgu? Ya, itu adalah sumber air lah. Maksudnya kawasan reaktor nuklear ni memerlukan kawasan yang ada air untuk dibina. Jadi kita tak boleh bina reaktor nuklear di kawasan bandar sebab kurang, tak ada sungai-sungai yang besar. Jadi kena berada di kawasan yang tu. Mengapa kena harus berdekatan dengan sumber air, cikgu? Okay, kalau kita tengok tadi, tenaga nuklear ni ibaratnya kita tengok matahari tadi. So, matahari apa rasa? Kita boleh rasa daripada matahari. Panas terik, cikgu. Haba. Jadi maksudnya dalam reaktor nuklear ini juga dia ada haba yang sangat tinggi. Jadi Hanif, kita perlukan air lah untuk menyejukkan semula haba yang dikeluarkan oleh reaktor nuklear. Jadi di sini inilah struktur reaktor nuklear. Okey. Murid-murid di luar sana juga boleh tengok bahan ini di dalam buku teks, sumber buku teks fizik tingkatan 5, di mana ada nombor-nombor dekat situ, Hanif. Kalau kita boleh nampak, dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa benda 1, 2, 3, 4, 5 tu sebenarnya secara langkah demi langkah murid nak memahami bagaimana reaktor nuklear ini berfungsi. Jadi jom kita tengok nombor 1 itu. Okey, nombor 1 itu sebenarnya berlaku pembelahan nukleus uranium 235 di mana tindak balas berantai telah menghasilkan tenaga haba. Apa kata kunci berantai? Ini saya kurang pasti juga. Apakah itu tindak balas berantai di sini, cikgu? Okey, apakah tindak balas berantai? Kita akan tengok juga sebentar lagi. Okey, cuma cikgu boleh bagi hint pada Hanif. Tadi apabila satu neutron membedil uranium, okey, dia telah menghasilkan berapa uranium? Berapa neutron? Dia telah menghasilkan lagi 3 neutron, cikgu. Okey, jadi neutron ni dia akan pergi cari lagi nukleus yang tak stabil, dia akan bedil lagi. Jadi bila dia bedil lagi, Hanif rasa dia bersambung, dia akan hasil lagi 3 lagi. Berhasil lagi 3 lagi. Jadi itulah kita kata tindak balas berantai. Okey, yang kedua, kita nak tengok. Jadi dekat bahagian bawah tu ada pam air. Okey, pam air. Yang tadilah air daripada kawasan yang Hanif kata tadi ada saliran air. So air daripada situ akan dimasukkan di dalam reaktor nuklear dan air ni akan dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Dia akan seraplah tenaga haba. Okey? Dan seterusnya di kawasan nombor 3 itu Hanif nampak apa tu? Macam ada kepul asap, awan situ. Macam wap air kan, macam steam. Ya, betul. Hmm. Jadi bila kita tahu pembelahan nukleus tadi menghasilkan tenaga haba telah memanaskan air di dalam reaktor nuklear dan air itu akan mendidih. Jadi mendidih bila dia sampai tahap takat didih dia. Ni tahu kot takat didih air berapa? 100 darjah Celsius, cikgu. Betul, tepat sekali 100 darjah Celsius, maka dia akan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. So steam inilah yang akan disalurkan ke dalam turbin. Menarik. Okey. Turbin ialah bahagian nombor 4, cikgu. Ya, seterusnya. Jadi dalam turbin itu, itulah kawasan untuk mula menjana elektrik. Okey, di mana di dalam part tu turbin itu telah diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya gerakan itu, putaran turbin itu akan memutarkan magnet ataupun gegelung dalam penjana. So steam ini akan terkondensasi menjadi air. Masih ingat tak tadi gambar yang pertama yang Hanif kata tertarik dengan 3 corong? 3 corong yang besar tu, cikgu. Sebenarnya itu adalah menara penyejukan dekat sini, menara penyejuk. Menara penyejuk, cikgu. Jadi haba steam tersebut akan keluar dari sana. Ya, betul. Jadi kalau Hanif nampaklah reaktor nuklear kita ni ada pencemaran ke? Menghasilkan pencemaran atau tidak? Pada pendapat saya, sekarang yang keluar hanyalah steam, iaitu air. Tiada jenis
mungkin tiada gas-gas lain ataupun gas yang beracun yang membahayakan manusia, flora dan fauna. So maka saya rasa agak selamat kepada alam sekitar. Okey, betul Hanif. Jadi yang keluar daripada menara penyejuk itu adalah steam, iaitu berunsurkan air. Memang tak adalah pencemaran udara di sini. Jadi kita tengok lagi nombor 5 Hanif. Ya, Kita dah hasilkan tenaga ni, tenaga nuklear. Okey, jadi tenaga elektrik tu dihasilkan di nombor 5, iaitu dihantar kepada sistem penghantaran. Dalam penjana tadi tu bila berputar turbin dia akan terhasil tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan masuk ke menara penghantaran dan seterusnya menghantar kepada elektrik kepada seluruh rumah, kilang-kilang dan semua tempatlah kepada pengguna. Okey, boleh Hanif. Boleh faham tak boleh, tentang cikgu. bagaimana dia dihasilkan? Betul. Saya rasa mudah saya faham kerana ada nombor tersebut dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh kenal pasti bahagian-bahagian yang penting dalam reaktor nuklear ni. Ya, betul. Jadi dekat situ Hanif, kita ulang balik sedikit. Hanif, ingat tak di manakah berlakunya pembelahan nukleus tadi? Pembelahan nukleus tadi Di kawasan 1 berlakunya ke 2 ke 3 ke 4 ke 5? di kawasan 1, cikgu. Ya, di kawasan 1. Di dalam reaktor itu. Jadi kalau di dalam reaktor tu, kalau kita kata tadi tindak balas berantai berlaku berulang-ulang kali, apa jadi Hanif rasa pada reaktor tersebut? Tidak berhenti bekerja, cikgu. Tidak berhenti bekerja. Sentiasa berlakunya reaksi di situ. Okey. Maka apa jadi kalau haba tu terlalu banyak? Haba terlalu banyak, ini mungkin Apa yang boleh terjadi kepada reaktor nuklear? ada risiko untuk letupan juga. Ada risiko untuk letupan. Jadi bagaimana kita nak memastikan reaktor nuklear ini walaupun menggunakan tenaga nuklear tetapi selamat? Kerana satu tadi tiada pencemaran udara dan dia menghasilkan tenaga yang banyak. Jadi bagaimana kita nak cegah daripada berlaku letupan? Maka kita akan tengok Hanif yang seterusnya, iaitu cara-cara mengatasi, cara-cara kita nak mengurangkan risiko letupan tadi. Tapi sebelum tu tadi cikgu dah janji dengan Hanif nak cerita sedikit tentang tindak balas berantai. Tindak balas berantai, betul cikgu. Betul. Jadi Hanif, yang ni kita tengok juga satu paparan video pendek untuk tindak balas berantai. Okey, jom kita tonton sama-sama. Okey, jadi di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium 235 ni dia menghasilkan 2 nukleus anak seperti yang kita belajar tadi, 3 neutron yang bergerak pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Jadi Hanif boleh tengok neutron yang dihasilkan itu akan terus pergi membedil atom-atom yang seterusnya dan akan berlakulah pembelahan nukleus yang berulang-ulang kali. Jadi tindak balas inilah kita panggil tindak balas berantai. Jadi apabila dia berlaku tindak balas berantai, maknanya macam kita kata dia tak boleh dikawal. Kalau kita biarkan boleh berlaku letupan seperti yang Hanif katakan tadi. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk menghalang. Ya, sebab saya pasti kita pun tahu seperti letupan reaktor nuklear seperti di Chernobyl beberapa tahun yang lepas, cikgu. Adakah kerana haba yang terlalu banyak maka berlakulah letupan itu dan ada pencemaran radioaktif? Ya, betul. Di kawasan sekeliling. Sebab uranium itu sendiri adalah satu unsur radioaktif yang tidak stabil. Jika terdedah tanpa ciri-ciri keselamatan yang kita ambil, maka dia boleh menyebabkan berlakunya mutasi kepada manusialah yang terdedah, ataupun kalau haiwan yang terdedah dia akan terdapat mutasi. Okey, jadi untuk mengelakkan berlaku mutasi dalam reaktor nuklear kepada pekerja-pekerja di reaktor nuklear, maka beberapa tindakan telah kita letakkanlah di dalam reaktor nuklear untuk mencegah pembebasan ni kita kata macam penularan lah. Betul. Nuklear ni. Okey, jadi yang pertama kita berkenalan dulu. Rod uranium ni, kalau tadi cikgu tunjukkan paparan reaktor nuklear, Hanif nampak dia sangat kecil kan? So cikgu dah zoom kan untuk bagi nampak dengan lebih jelas. Betul. Kita nampak macam ada lidi tu. Okey, yang di bahagian bawah tu kalau kita nampak tu ada warna hitam tu macam kelabu sikit. Okey, itu adalah rod uranium. Jadi rod uranium tu yang di dalam tu, yang macam color gold tu, color emas tu. Okey, jadi kita pakai rod uranium tu yang samalah sebab dia lambat habis diguna. Okey. So itu adalah bahan api. Seterusnya, kita nak kawal tadi kadar tindak balas tu, tindak balas berantai, maka kita akan menggunakan rod pengawal. Okey. Rod pengawal ni ada beberapa
unsur yang boleh dijadikan rod pengawal. Kita nak kawal neutron tadilah. Ya. Kan dia tak boleh dikawal. Dia asyik nak pergi bedil je. Ya. Okey. Jadi kita nak kawal dia, kita gunakan boron atau kadmium. Okey. So boron atau kadmium ini boleh digunakan untuk menyerap neutron berlebihan. Maksudnya kalau kita bedilkan tadi satu neutron kepada uranium, maka dia akan menghasilkan 3. Jadi kita letakkan boron atau kadmium ini untuk menyerap yang berlebihan supaya dia tidak berlaku secara berterusan berpanjangan. Jadi kita boleh kawal lah. Tidak terlalu banyak haba dihasilkan. Boleh Hanif? Boleh cikgu. Okey. Seterusnya, kadang-kadang kalau kita kawal pun dia masih lagi boleh menghasilkan haba. Okey, dia terlalu pantas bergerak seperti video kita tengok tadi. Jadi kita akan letak moderator. Moderator tu macam cover kulit untuk rod uranium tadi. Iaitu kita menggunakan grafit atau air. Tadi kan kita buat dekat air sebab kita nak memperlahankan neutron yang bergerak bebas, bergerak pantas tu. Maka air ni fungsinya bukan sahaja untuk menyerap haba tetapi juga untuk memperlahankan pergerakan neutron tersebut. Ya, betul. Okey. Jadi ciri-ciri keselamatan lagi, kita tengok dinding konkrit juga adalah tebal untuk menghalang sinaran radioaktif daripada terlepas ke persekitaran dan kena kepada pekerja-pekerja yang berada dekat reaktor nuklear. Ya. So dinding tebal lah. Okey, baik. Dan keselamatan yang terakhir, kita ada ejen lah. Air lah sebagai ejen penyejuk yang kita dah bincang daripada awal tadi. Okey, di mana air ini adalah digunakan untuk menyerap tenaga haba yang dihasilkan semasa pembelahan nukleus. Jadi kalau Hanif dah faham, cikgu nak uji Hanif untuk kali yang ketiga. Boleh cikgu, saya akan cuba. Saya rasa ini lebih banyak untuk saya faham tapi saya akan cuba jawab soalan ni. Okey, tak apa. Kita bagi soalan mudah saja untuk Hanif. Okey, ini adalah soalan objektif yang akan ditanya di dalam kertas satu. Okey, di mana dalam satu reaktor nuklear, neutron yang dihasilkan telah diperlahankan oleh siapa? Oleh apa? Kita ada rod uranium, kita ada moderator trust grafit, kita ada rod pengawal boron dan kita ada rod kuprum. Baik. Yang saya ingat cikgu sebenarnya saya betulkan jika saya salah cikgu, saya rasa ada 2 benda yang boleh membantu memperlahankan neutron iaitu satu moderator teras grafit dan satu lagi air. Ya. Cikgu, tapi saya rasa air tiada di sini, maka saya rasa jawapan yang paling tepat ialah B, moderator teras grafit. Okey, betul. Satu markah lagi untuk Hanif hari ini. Okey, nampaknya soalan mudah boleh jawab. Cikgu pergi ke soalan yang susah sikit. Okey, kita bagi aras tinggi sedikit. Okey, untuk soalan aras tinggi ni, kita ada satu rajah menunjukkan sebuah reaktor nuklear. So, cikgu ada labelkan bahan X untuk yang berwarna putih di tengah tu. So, apakah yang putih ke? Yang hitam di tepi. Dia punya cover tu tadi yang cikgu sebut. Hitam, dia sebab dia digunakan untuk menyerap neutron berlebihan. Itu kata kunci dia. Apa yang kita guna untuk menyerap neutron berlebihan? Saya tahu yang menyerap neutron berlebihan ni ialah boron, cikgu. Ya, betul. Yang warna kelabu tadi saya rasa di awal masa kita belajar di luar tadi. Tu. Boron sebenarnya juga. selain pada boron, kita juga boleh pakai apa lagi satu? Kadmium. Baik. Okey. Ini soalan aras rendah. Last soalan. Soalan terakhir untuk Hanif bagi reaktor nuklear. Jadi kita tengok, kita dah belajar pasal rod pengawal, penyejuk, teras grafit, pelindung konkrit. Cikgu nak mintalah Hanif cuba kenal pasti yang manakah tidak benar ni mengenai reaktor nuklear. Baik, yang mana cuba tidak tengok, benar mengenai perhatikan. reaktor nuklear. Rod pengawal mengawal kadar tindak balas nuklear. Itu betul. Itu adalah benar. Okey. Penyejuk untuk mengeluarkan haba dari reaktor nuklear. Saya pasti itu betul juga cikgu. Kerana memang haba harus dikeluarkan. Teras grafit untuk memperlahankan neutron yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Saya akan ingat balik, nanti saya cuba. Dengan air tadi. Dengan air tadi, dengan boron pun boleh kan cik? Teras grafit betul. Moderator teras grafit dengan betul. air. Betul, moderator teras grafit dengan air memperlahankan neutron. Okay, yang keempat, pelindung konkrit untuk mengelakkan sinaran radioaktif dari atmosfera masuk ke reaktor. Tu lain cerita tu juga. Masuk kan, tak boleh. Dia sinaran radioaktif, saya ingat apa cikgu cakap, harus tebal pelindung konkrit itu supaya sinaran radioaktif tidak keluar daripada reaktor supaya dapat melindungi pekerja dan juga nuklear. Mereka yang duduk ataupun flora dan fauna di sekeliling reaktor. Okey, betul Hanif, tepat sekali. Maka betul lah, kita kena pastikan dia tak keluar, bukan masuk. Okay? Jadi kita dah belajarlah dengan lengkap hari ini reaktor nuklear.
Didik TV KPM